Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Hari ini petang Rabu. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Sihat? Siti alhamdulillah sihat hari ini. Okey, hari ini Siti nak kongsikan sikit tip macam mana kita nak buat bulan leher. Bulan leher untuk baju kurung pun boleh guna, untuk baju kurung pahang pun boleh guna kan. Maksudnya berkaitan dengan baju kurung lah kan. Okey, bantu Siti, suara Siti jelas tak jelas. Lepas tu line clear tak clear. Okey, bantu Siti Okey. Sebelum tu bantu Siti share. Bantu Siti share, like dan belanja love. Love jangan lupa Okey. Sebelum kita nak mulakan kelas, Siti sebelum ni Siti ada sharing yang pola bulan tu dekat Siti punya Facebook. Tahun 2017 tak silap Siti. Lepas tu Siti ada share balik 2-3 hari yang lepas. Siti ada share dekat Telegram juga pola ni. Macam mana kita nak lakar pola bulan ni. Ni Siti nak tunjuk. Maksudnya kita ikut ukuran keliling leher kita. Bulan baju kurung. Yang pola ni lah. Pola ni. Nampak Okey. Step-step dia. Tanpa membuang masa, Siti mulakan dulu Okey, kita kena ada kain gam. Okey. Untuk kita melakar pada kain gam lah. Bantu Siti, suara Siti jelas tak jelas? Line clear tak? Gambar jelas tak? Okey, kalau jelas, terima kasih. Belanja Siti love, belanja Siti like, belanja Siti share. Terima kasih banyak-banyak untuk siapa yang belanja love, siapa yang belanja like serta share. Okey, sebelum kita mula, ini kain gam. Kita lipat macam gini Lipat dua macam ni. Lepas tu kita dapatkan garisan bahu. Sorry. Kita pakai pembaris L lah. Kita letak pembaris ni 90 darjah Maksudnya pembaris L ni tepi ngam-ngam dengan lipatan kain gam ni Okey, ngam-ngam je. Kita buat pakai pensel. Kita gariskan tegak. Okey. Step yang pertama, untuk kita nak dapatkan ini, kita tulis A. Kekok sikit. Kekok sikit. Kekok kita kena macam ni. Kita garis mula. Okey. Ini kita titik A titik A, hujung, maksudnya bahu bahagi dua. Daripada titik tengah bahu ni lah kita tulis A. Nak dapatkan bukaan lebar ni, nak dapatkan lebar dia, ukuran keliling leher kita, yang keliling leher ngam-ngam ni, kita tambah kelonggaran dalam 3 inci. Contohnya ukuran keliling leher Siti ngam-ngam 13, Siti campur 3 inci jadinya 16. 13 campur 3 inci. Maksudnya 16 inci. Okey, 16 inci kita bahagi dengan 6. Jadinya 2.6. Contohnya 2.6 Okey, 2.6 kat sini kita tanda B. Nampak tak kat situ? Okey, kita dah dapat A, dah dapat B. Lepas tu kita nak dapatkan ukuran C. Ukuran C maksudnya bawah ni. Macam mana kita nak dapat ukuran C ni? Contohnya, ukuran keliling leher kita yang kita tambah basi tadi 16 inci ni, kita bahagi dengan 4.5. Pemula 16 bahagi 4.5. Jadinya 3.5. Kita letak 3.5 titik kat sini. Maksudnya C
Mula-mula A ke B keliling leher bahagi 6. A ke C keliling leher bahagi 4.5. Cikgu tulis sikit. Keliling leher bahagi 6. Yang ini A ke C keliling leher bahagi 4.5. Okey, dapat C. Jelas kat situ? Siapa boleh nak buat nota, dah boleh buat nota. Sekejap, step yang keempat. Step yang keempat, tandakan D. Maksudnya tandakan D ni formula. Daripada C ni, C ke D ni suku inci saja. Tengok dulu C ke D ni suku inci saja. Suku inci. Lepas tu D dah dapat. Step yang kelima, kita tandakan E pula. Okey, nak dapatkan E ni maksudnya untuk bahagian belakang. Formula E. Okey, nak dapatkan E ni, titik E ni keliling dada. Keliling dada bahagi dengan 25. Kita akan dapat 0.64. Nak dapatkan E kat sini, titik E ni, kita ukur keliling leher 16 bahagi dengan formula 2.5 sama dengan 6.4. 0.6. 0.6 kita tanda 0.6 kat sini, titik dia E. Formula E. Okey. Sekarang ni A ke B kita dah dapat. A ke C pun kita dah dapat. C masukkan ke dalam setengah 1/4. C ke D kan masuk 1/4. Lepas tu nak dapatkan titik E. Titik E keliling leher bahagi dengan 25. Formula dapat 0.64. Okey, bila kita dah dapat titik A, B, C, D, E, kita nak temukan dia. Kita nak cantumkan dia pula. Okey. Kita kena temukan step yang ke-6. Kita temukan E ke B dulu temukan E ke B dari pakai pembaris L. Kedudukan pembaris L macam gini. Kita temukan E ke B. Nampak tak? Okey. Jelas dan faham. Lepas tu kita nak dapatkan step yang ke-7 pula. E ke B kita dah dapat. Kita nak dapatkan step yang ke-7 maksudnya daripada B ke D. B ke D, letakkan pembaris kita macam ni. Ke D Okey. Nampak tak? Kat sini. Maksudnya D ke C ni kita garis dia lurus. Sebab kalau kita garis lurus lah. Sebabnya kita tak nak lah bila kita temukan C, kalau kita temukan B ke C ni terus dia akan jadi runcing. Betul tak? Ni tengok apa perbezaan dia dia macam berbucu. Jadi kita kena temukan B ke D dulu. Lepas tu daripada D ke C ni kita tegakkan dia. Dapat sesuatu lepas tu ini belum siap lagi. Kita nak ukur, nak kemaskan kat sini pula. Kemaskan. Ada kemaskan lagi, dia ada step ke-8 pula. Step ke-8 daripada B ni ke kiri B ke B1 dalam 1/4. Ni B1. B ke B2 1/4 juga jarak dia. Pakai pembaris. Ini saya anggaran mata saya lah. Suku inci kan. 1/4. Daripada B ke B2 1/4 juga. Okey, dah dapat. Lepas tu kita ambil pembaris L ni, kita curvekan dia supaya jadi bulat. Kalau tak dia akan bersegi kan.
berbucu, bersegi pula, berbucu. Okey, bila dah dapat, kita ukur kita punya keliling leher kita. Keliling leher ni lah. Maksudnya tadi 16 kan? 16 bahagi 2. Jadi 8 lah. Dapat tak 8 inci? Cara ukur dia macam ni lah. Okey, dapat. Sikit pun tak apa, tak ada masalah. Lagi satu kalau nak tepat macam gini lah. Ukur. Okey, dapat. Ukur keliling ni, dapatlah dia punya bulan kita. Ini yang dinamakan bulan. Lepas tu nanti kita potong bulan ni. Ini ukuran 16. Jadi sahabat-sahabat semua bolehlah buat untuk bulan baju kurung, guna bulan ni saja. Lepas tu kita potonglah bulan ni. Kita potong. Untuk dapatkan 16 inci kan. Kalau kita nak buat bagus, buat pada kain gam ni lah kan. Senang, dia tak terkoyak. Nanti kita gosok, kita terus tulis 16 inci. Pola leher 16 inci gitu. Ini untuk nak dapatkan bulan dia lah. Siapa jelas kat sini? Okey. Tak faham. Siapa tak faham? Dan nanti saya baca. 0.6 berapa inci? 0.6 dalam 0.6 inci lah. Maksudnya 3/4. Macam ni. Nak tunjukkan inci pula formula tali tip. Okey. Jarak kita daripada ni kita tak nampak. Kosong ke sini kita panggil 1 hun. 1 hun. Kosong ke 2 hun ni kita panggil 1/4 ataupun 0.25. Kosong ke 3 hun ni kita panggil 3 hun lah. Kosong ke ke setengah ni kita panggil 1/2 ataupun 0.5. Kosong ke 6 garisan ni kita panggil 6 hun. Ini yang dinamakan 6 hun. Maksudnya kosong ke sini 6 hun. Puan boleh tengok dekat Telegram saya ada share formula ukuran tali tip. Formula ukuran tali tip dekat Telegram saya. Okey. Setakat ni jelas tak? Oh, besar sikit tulisannya. Okey, saya buat semula lah. Tak nampak Okey, saya buat semula Okey. Saya buat semula. Ni tengok Okey, step pertama. Saya belanja sikit. Step yang pertama, kita gariskan garisan bahu ataupun kita gariskan tegak. Kedudukan pembaris mesti 90 darjah. Dapatkan garisan tegak ni. Okey. Jadi kita nak dapatkan lebar leher, maksudnya lebar garisan leher. Lebar garisan leher, kata sini kita tulis A. Ni A. A ke B. Nak dapatkan B ni, ukuran keliling leher kita, ukuran ngam-ngam kita, contohnya macam ukuran saya 13. 13 campur kelonggaran 3 inci. Jadi 13 campur 3 jadi 16 inci lah kan. 16 inci ni kita bahagi dengan 6. Jadinya 2.6. 2.6 masuk kat sini 2.6. Ini setengah. Yang ini garisan dia 6. Gini 2.6 kat sini. Tandakan 2.6. Jadi letak B kat sini. Jadinya jarak lebar leher ni 2.6. Lepas tu step yang ketiga pula, kita nak dapatkan ukuran labuh leher bawah ni, maksudnya A ke C lah kan. A ke C ni ukuran leher bawah. Ukuran keliling leher campur 3 inci tadi, 16 tadi ni, kita bahagi dengan formula 4.5. Ini formula 16 bahagi 4.5. Jadinya 3.55.
Okey, kita ambil 3.5 ataupun 3.6 pun boleh jugalah. 3.5 kat sini. Kalau 3.6 kat sini. Okey, 3.5 kat sini kita ambil 3.5, kita gantikan C. Kat sini. Jelas kat situ. Okey, kita gantikan C. Lepas tu kita nak dapatkan leher belakang pula, formula leher belakang. Leher belakang, keliling leher kita 16 inci tadi dah tambah basi, dah tambah kelonggaran, kita bahagi dengan formula 25. 16 kita bahagi dengan 16 bahagi dengan 25. Ini formula 0.64. Kita ambil 6. Sini ke sini jarak dia 6. 6 hun ataupun 3/4 jarak dia. Dia akan dapat. Ini kita tulis E. Oh, sorry. Betul lah E. Dah dapat depan. Ni A ke sini leher depan. A ke E ni leher belakang. Lepas tu D tadi tak ada. D tadi daripada titik lipatan ni kita keluarkan, jarakkan 1/4. Kita buat garisan ni D. Sebab nanti kita nak temukan. Kita nak temukan dekat D ni, bukan nak temukan kat C. Nak temukan D. Jelas kat situ? Okey, bila dah dapat, baru kita temukan. Maksudnya kita cantumkan antara B ke E dulu. Guna pembaris L Guna pembaris L, kedudukan pembaris L macam ni. Gitu. Sebab pembaris L ni kena pandai guna. Kena pandai kreativiti lah. Okey, bila dah dapat B ke E, temukan. Lepas tu nak temukan B ke D. B ke D, guna pembaris L juga. Macam gini letak pembaris dia. Sekejap Okey. Dapat B ke D. Lepas tu yang C ni kita garis rata. Maksudnya kita garis ratakan dia. Kalau kita terus daripada B ke D ni, dia akan berbucur. Nanti kita punya leher kita dia akan bentuk V, dia tak bulat. Dia punya formula dia. Okey. Bila dah dapat macam gini, kita kat sini ni kita mesti kena kemaskan dulu. Kita tak nak berbucur macam ni, kita nak bulatkan dia. Bila kita nak bulatkan dia daripada garisan B ni ke garisan B1 1/4. Garisan B ni ke B2 pun 1/4 juga jarak dia. Jadi kita bulatkan dia. Kita freehand pun boleh, pakai pembaris L pun boleh. Gitu. Faham? Jelas kat situ. Dia punya ukuran keliling keliling ni bergantung, keliling leher ni bergantung kepada keliling leher masing-masing lah. Nak buat bulan ni. Biasa kita ada buat bulan 16, ukuran 17, ukuran 18. Nak dapat ukuran ni, formula ni, inilah caranya saya ajar formula untuk lakaran bulan. Okey. Boleh? Faham? Dapat kat situ? Dapat sesuatu kat situ? Okey, bila dah dapat, baru kita potong. Ni kata keliling leher kita 16, tulis 16. Ini lipatan lah. Itu saja formula untuk lakaran bulan leher untuk baju kurung. Okey. Dah. Okey, dapat sesuatu. Okey, dapat faham Okey. Okey, kalau dah dapat, belanja saya love, belanja saya like. Okey. Puan Kartini dah faham, dah dapat? Okey, alhamdulillah siapa yang dah dapat. Okey, jap saya baca soalan Hari ni saya share cara nak buat lakaran ni lah. Lakaran bulan. Dia sesuai untuk baju kurung baju kurung biasa, baju kurung pesak dengan baju kurung pahang. Kalau nak buat bulan ni lah kan, leher bulan tu lah kan. Nanti saya akan insya-Allah
Sesi besok saya akan ajar macam mana nak buat guna bulan ni untuk baju kurung leher lapik kan, leher lapik. InsyaAllah besok lah kalau ada rezeki masa kita ajar pula cara nak jahit jahit leher lapik untuk baju kurung. Okey, nota ni boleh simpan okey. Video ni pun boleh tengok balik siapa yang tak ni. Setakat ni boleh faham okey, 2 kali saya ajar tak apa. Untuk sebab nak dapatkan teknik yang tepat kan. Okey. Kartini Mokhtar, untuk turun leher tu kena turun 1 inci ke? Tak nak bagi ketat sangat. Okey, macam gini puan. Kita ukur keliling leher. Saya tunjuk sikit Keliling leher kita ngam-ngam, kita ukur tepat-tepat. Okey, dah dapat tepat-tepat keliling leher ni, kita tambah kelonggaran 3 inci. Keliling leher saya tepat-tepat tadi 13. Ikutlah keliling leher budak ke. Kalau budak keliling leher tepat contohnya ada yang 11, ada yang 10. Kalau yang dewasa pun ada yang 13, ada yang 14 kan. Keliling leher ngam-ngam, kita tambah basi kelonggaran 3 inci untuk supaya dia selesa lah, dia tak terlalu fit kan, dia selesa, ada kelonggaran sikit gitu. Tambah je 3 inci. Lepas tu dah dapat tu, baru kita buat formula bulan ni. Okey, bila dah dapat formula bulan ni, insyaAllah besok saya akan ajar macam mana kita nak dapatkan ukuran daripada belahan tu. Dia ada formula juga belahan tu. Besok saya nak potong, nak buat remind balik, recap balik nota hari ni untuk besok. Saya nak tekap pada kain. Lepas tu kita nak ajar cara, kita nak sharekan cara jahit. Okey. Macam mana kita nak jahit Okey, boleh bantu Siti. Jika ilmu ni, jika sharing saya ni bermanfaat, sahabat-sahabat boleh share, sahabat-sahabat boleh share pada orang ramai untuk lebih tahu lagi. Dah join. Okey, terima kasih siapa yang telah join join kat Telegram tu. Kat Telegram tu yang dah ikuti saya, yang ikuti saya punya sharing, hari ni dah masuk 16 hari saya sharing. Mana yang dah ikuti, dia orang akan buat. Dia orang tunjuk hasil dia orang dekat Telegram tu. Mana yang tak faham boleh tanya kat situ. Macam best pula dekat Telegram tu, macam-macam soalan, jadi saya jawab kan. Maksudnya seronok lah. Ada yang dah buat leher, ada yang dah buat sarung bantal, ada yang dah buat semalamnya saya sharing baju lelaki kanak-kanak kan, yang ada lapik gam tu kan. Ada pun dah buat juga. Terima kasih banyak-banyak siapa yang kongsi tu jadi macamlah saya lebih semangat lagi, saya nak kongsi lagi kan. Siapa yang buat, siapa yang rajin sharing dekat dalam Telegram tu, insya-Allah saya akan kongsi lagi. Doakan supaya saya diberi rezeki masa dan kesihatan. Yang bersama saya sekarang ni siapa? Kamaria Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bimla Petal, hai Miss. Sentiasa tak pernah skip kelas saya. Sharing saya sentiasa ada. Terima kasih banyak-banyak Miss Petal. Saya bangga dengan dia. Dia banyak sharing dekat dalam punya Telegram. Noria Hussein, terima kasih Puan. Puan Noria pun rasanya tak pernah skip saya punya sharing. Leni Marlina pun sama. Terima kasih Puan. Lepas tu siapa lagi? Lepas tu lagi siapa lagi yang bersama saya? Liang Kiong Lot pun sama, terima kasih. Atif Tifa pun sama, terima kasih banyak-banyak siapa yang sentiasa bersama live saya. Nozahani Asmawi, Nur Hayati Yati. Lagi siapa lagi?
Bolehlah semua, boleh masuk dekat Telegram tu. Jadi sedikit sebanyak kita boleh kongsi, kita boleh berinteraksi lebih rapat lah kan. Sekejap Siapa lagi ada soalan? Mak Siti pun ada. Don't share. Thank you. Terima kasih banyak-banyak Puan Noriza Bakar. Salam, selamat petang cikgu. Selamat petang Puan. Lagi Nur Sakina jelas. Lagi Nur Sakina. Okey. Okey. Ada apa-apa lagi soalan nak ditanya? Okey. Jika ada soalan, boleh tanyalah. InsyaAllah besok saya akan sharing lagi sesi jahitan pula lah. Bantu Siti. Belanja love. Belanja love banyak-banyak. Like. Siti Hawi baru masuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi Aulad. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam. Syafiza Muhammad Ali. Atif Tifa ada soalan tak? Atif Tifa ada soalan lagi tak? Siti Hawi, selamat Hari Raya Aidilah cikgu. Selamat Hari Raya. Hari ni Hari Raya kedua. Selamat Hari Raya Puan Siti Hawi. Okey. Hari ni kita buat sesi sharing ringkas sajalah kan. Saya tak nak orang kata apa? Tak nak share banyak-banyak nanti pening kepala. Nanti boleh tengok balik nota saya. Saya buat nota ni. Nampak tak? Nota yang dekat sesi sharing saya, dekat FB saya, dekat Telegram pun saya ada share nota ni. Ini saya dah edit balik kan. Saya buatkan satu buku lah. Boleh ikut cara macam gini. Okay, siapa yang baru masuk tak apa, nanti tengok balik saya punya video ni lagi jelas lah. Siti Aja Uthman, saya baru masuk. Tak apa. Siapa baru masuk nanti boleh tengok balik video ni. Suzana Rani, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okay, dia ada step-step dia. Nampak Nampak tak kat situ? Ni step yang pertama, yang kedua, step yang kedua dengan ketiga. Sampai dia ada 11 step. 11 step. Nanti saya Siti sharing dekat ni. Nanti Siti minta tim lagi jelas lagi, Siti minta tim sharekan lagi dekat Telegram. Okey. Setakat tu dulu kot. Siapa ada soalan boleh tanya. Hari ni tak ada idea. Dapat idea sikit je. Okey. Atif Tifa ada soalan. Ukur lilit leher baju kurung pesak dengan ukur leher liling baju kurung moden berbeza. Kalau kita nak ukur baju contoh pun boleh juga. Ukuran baju contoh tu tak perlu tambah basi lah, sebab dia dah ngam-ngam, dah ada keselesaan. Kalau untuk kita buat baju kurung contoh tu kan, kalau orang bagi baju kurung contoh, kita ukur je keliling leher dia berapa inci, lepas tu kita bahagi 2. Itu je. Kalau kita ikut ukuran badan kita sendiri, kita kena tambah kelonggaran 3 inci. Formula baju moden, baju kurung moden dia berbeza sikit lah. Dia ada formula, dia macam baju ni yang blouse saya ajar hari tu. Gitu. Sebab saya suka buat sikit-sikit macam gini untuk lebih faham. Gitu. Kalau saya bagi semua, contohnya dulu saya buat kelas, saya sharing sikit. Jika nak belajar baju, jika nak belajar baju kurung moden, saya bagi formula leher moden. Jika nak belajar baju kurung pesak ataupun baju kurung pahang, formula dia sama macam gini. Jika nak belajar jubah, jubah sama macam kurung moden lah. Gitu. Ada satu soalan Puan Kartini jap. Satu permintaan Kak, boleh tak tunjuk cara ambil ukuran badan yang tepat serta kelonggaran yang perlu ditambah di setiap bahagian? Hari ni boleh insyaAllah. Nanti dia nak kena ada model baru nampak. Ataupun Puan Kartini boleh tengok balik cara ukuran saya ukur blouse.
Saya ukur blouse ke saya buat baju kelawar saya ajar ukuran badan kat situ. Puan boleh tengok dekat video tu ada juga. Macam kelonggaran ni saya suka tambah macam kalau ukuran nak ngam-ngam keliling dada bahagi 4 tambah 1. Kalau nak kelonggaran sikit tambah 1 suku ataupun 1,5. Gitu. Untuk dada. Untuk pinggang lain pula kiraan dia. Dada dengan punggung sama kiraan dia. Cuma pinggang tu kita ada dad. Lain sikit formula dia. Cuma tambah 1,5. 1,5 dah tetap. Gitu. Untuk keliling dada. Untuk keliling pinggang. Tambah 1,5. Jika tak nak dad, tambah 1 inci ataupun 1 suku. Okey. InsyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan nak buat kelas online juga sebab ramai yang minta saya buat kelas online. Jadinya dekat situ, dekat kelas online tu nanti contoh saya buat baju kurung moden lah. Contoh saya buat baju kurung moden yang untuk yang basic punya. Nanti saya akan ajarkan formula tali tape. Lepas tu macam mana kita nak ukur badan, macam mana kita nak ukur baju contoh. InsyaAllah saya akan ajar kat situ. Nanti bolehlah sebab yang kelas online ni dia akan mendalam sikit lah. Sebab saya buat live ni hanya 1 jam, saya tak dapat detail lagi. Sebab bila dalam live ni ramai kan, ramai yang ada asas, ramai yang tak ada asas. Jadi bila saya terang kat sini takut diorang tak faham. Okey. Lagi-lagi. Kartini Mokhtar. Baik Kak, terima kasih. Sama. Baju. Okey, ukur baju kurung moden kena ukur sehingga tulang leher bahagian depan ke cikgu? Tak payah ukur ngam-ngam ya. Maksudnya ukuran badan puan. Ukur lilit baju kurung, ukur lilit baju kurung moden kena ukur hingga tulang leher ke bahagian depan ke cikgu. Maksudnya macam mana baju kurung kena ukur hingga tulang leher. Maksudnya tulang leher ni bahagian depan. Okey. Macam baju contoh ke puan? Ke ukuran badan? Kalau baju contoh puan kena ikut contoh lebar dia punya leher tu. Contohnya tak ada baju contoh pula. Saya nak kena share juga cara macam mana saya nak ambil ukuran contoh kan. Okey. Nanti saya ada masa nanti saya akan sharekan. Kalau ukuran badan, keliling leher sama juga formula macam gini. Untuk A ke B, bukaan leher tu sama formula. Cuma labuh dia, maksudnya labuh leher depan tu dia tak sama. Puan boleh tengok sesi sharing live saya. Sesi sharing blouse. Saya ada share. Sebab setiap ukuran, setiap baju tak sama. Maksud saya kena buat leher. Okey, maksud saya kena buat leher. Maksudnya nak buat leher depan Tak silap baju. Baju. Sekejap saya tengok Saya buat kira-kira semula. 16. Blouse tak silap bahagi 5 tak silap. Maksudnya untuk nak dapatkan leher depan, blouse sama ada moden, sama ada baju yalah blouse ataupun baju moden lah kan. Dia kena bahagi 5. 16 bahagi 5 formula dia. Sekejap 16, sorry 16 bahagi. Okey, untuk baju kurung, formula depan leher dengan baju moden tak sama. Untuk baju kurung, kita kena bahagi dengan keliling leher, kita kena bahagi dengan bahagi dengan 4.5 untuk bahagian depan. Untuk baju moden, keliling leher bahagi dengan 4. Gitu. Aktif ukuran badan. Itulah puan ikut formula saya bagi tadi
Hasnah Arif, baju kurung pesak ketiak sama ke dengan kurung moden? Baju kurung pesak ketiak sama ke? Dia lain sikit. Lain sikit puan. Sebab moden dengan baju kurung pesak ni dia tak sama. Dia ada kira-kira dia. Baju kurung pesak. Okey, ni dah baca. Lain-lain, siapa ada lagi soalan? Okey, Noria Hussein, formula belakang. Okey, untuk formula belakang pula, turun leher belakang. Baju kurung dengan baju moden dia tak sama juga puan. Baju kurung kita kena bahagi tadi berapa? Baju kurung formula dia. Sekejap. Tengok balik. Dah lupa dah banyak formula kan. Baju kurung leher belakang kita bahagi keliling leher kita bahagi dengan 25. Untuk baju kurung moden keliling leher kita bahagi dengan 20. Gitu. Boleh kat situ? Okey, dapat sesuatu. Ada siapa lagi soalan? Faham tak formula? Okey. Noria Hussein, formula belakang baju kanak-kanak dengan dewasa tak sama ya? Tak sama sebab formula leher ni kita bergantung kepada ukuran masing-masing. Maksudnya ukuran budak kan kecil, bila kita kali dengan formula yang saya ajar ni dia akan dapat ukuran dia. Macam dewasa, ukuran keliling leher dewasa ikut je saja formula saya ni dia akan dapat. Okey, dia akan dapat sebab ukuran-ukuran ni bergantung kepada ukuran masing-masing lah. Formula tetap sama, ukuran berbeza. Jelas puan kat situ? Okey, Puan Kartini. Alhamdulillah banyak ilmu saya dapat hari ni. Biasa buat leher baju kurung pesak dengan model lain sebab baju kurung pengalaman saya dululah. Baju kurung ni dia punya leher dia maksimum kan. Maksimum dia punya labuh belakang leher tu dia jangan sampai 1 inci. Jangan terkurang daripada 1 inci okey. Kalau sampai daripada 1 inci nanti bila kita pakai kita punya bahagian belakang dia, baju kita ni nak ke belakang je. Baju kurung. Dia rasa macam tak sedap. Kadang-kadang bahagian depan dia akan terjongkit. Pengalaman saya lah. Sebab dulu saya buat baju, customer saya akan tanya, baju okey tak? Contohnya customer ni dia ada masalah kat leher. Saya tanya, bila dia ada masalah kat leher, saya akan kajilah apa silap saya kan. Dia kata kenapa kita pakai baju terjongkit depan. Saya kaji dapat dia punya formula ni. Bila dapat formula ni saya buat lagi, saya suruh dia try. Puan okey tak? Dia kata okey dah tak terjongkit. Jadi saya dapatlah masalah kat situ. Okey. Sebab tu saya buat formula ni sendiri. Maksudnya saya kaji. Bila saya dah ambil tempahan dulu, saya kajilah kenapa leher orang bila orang ni pakai baju, sebab badan orang tak sama kan. Lain-lain. Bila kita ikut apa orang kata? Kita buat formula ni, dia akan dapat kesan dia macam gini. Bila kita buat formula ni, dia akan dapat kesannya. Saya sentiasa kaji, dapat yang betul-betul apa yang customer nak, gitu. Setiap orang kadang-kadang kalau badan yang biasa, yang standard tu, dia tak ada masalah sangat. Customer saya banyak yang badan besar. Customer yang badan besar, kadang-kadang bahu dia kecil. Dia punya dada dia besar, dia punya pinggang dia besar, punggung dia kecil. Macam mana kita nak atasi masalah tu? Jadi saya kaji, macam gini rupanya orang ni dia punya formula macam gini, orang ni dia punya formula macam gini. Itu yang datangnya banyak formula. Lepas tu saya buat kelas pula. Lepas tu yang belajar dengan saya ni berpelbagai orang. Badan dia macam gini, badan dia macam gini. Lepas tu saya kaji pula, bila dia pakai saya tanya, kat mana rasa tak selesa? Dia kata bahagian ketiak. Okey, saya kaji lagi. Lepas tu saya suruh dia buat lagi. Puan buat macam gini, dapat tak? Kita kena kena try and error. Gitu.
Okey. Hmm. Hari ni cikgu tak ajar buat pola baju kurung. Oh, tak buat pun. Tak sempat nak buat. Sebab saya punya cara, contohnya saya share leher, mengenai leher je. Apa yang masalah leher yang selalu berbangkit pada kita lah, pada kita ramai kan. Nanti saya akan share lah bab leher. Lepas tu nanti saya buat part lain pula. Apa masalah yang berlaku pada part-part yang tertentu. Tu Oh, sorry ke saya salah baca soalan. Hasnah Arif, hari ni cikgu tak ajar buat pola baju kurung. Tak, saya ajar leher saja. Saya fokus kepada leher. Besok saya fokus kepada, hari ni fokus kepada pola leher, lakaran leher. Lakaran bulan leher. Besok saya ajar cara macam mana kita nak jahit nak jahit leher lah. Macam mana kita nak tebuk kan. Gitu. Untuk yang suka pakai kain gam. Nanti kalau ada masa ke apa pun, insya-Allah sesi-sesi lain saya akan ajar cara jahit kun. Jahit kun lah pada leher. Siapa nak belajar? Kalau ramai nak belajar, saya akan nilah. Siapa ramai yang nak belajar, saya akan sharekan. Saya tanya ni juga. Tanya orang ramai juga. Kalau berminat, insya-Allah nanti saya akan buatkan lah. Okay. Untuk nak yang lebih faham, lebih detail, contohnya orang yang baru, kan? Orang yang baru nak bidang jahitan. Jadi saya akan buatkan kelas. Maksudnya nanti saya akan bagi jadual lah. Kelas apa yang sesuai untuk basic ke, kan? Saya akan buat jadual. Saya sekarang tengah susun macam mana cara ni lah. Tengah susun jadual. Apa lagi ada soalan? Betul Kak, saya pernah alami macam tu kan? Pernah kan? Jadi kita belajar daripada pengalaman ataupun kesilapan. Betul tak? Learning Malina, nak sangat cikgu sebab buat tak jadi, insya-Allah. Sebab benda ni kita kena sentiasa try and error Buat sekali tak jadi, buat lagi. Apa masalahnya? Kita kaji kenapa tak jadi macam ni. Itu cara saya lah. Kadang-kadang saya buat sampai 10 kali sampai 9 kali. Okey. Yang lepas-lepas saya nak buat telekung kan, telekung. Anak saya ni memang cerewet sikit. Anak yang sulung. Kongsi sikit lah sementara masa ni. Saya nak buat telekung sebab muka dia ni bila beli, asyik terkeluar, rambut terkeluar, dagu tak sedap lah apa benda. Saya buat untuk dia punya telekung muka je nak dapatkan sedap. 9 kali saya cuba. 9 kali saya cuba. Buat muka ni untuk dapatkan sedap, untuk tak ketat, gitu. 9 kali saya cuba. Cuba sekali pertama tak test, tak sedap. Buat lagi sekali, tak sedap. Sampai 9 kali baru okey. Anak saya memang cerewet banyak lah. Untuk nak dapatkan sesuatu yang sedap tu lah kan. Bagus sebenarnya kita ni ada orang yang cerewet kan. Jadi kita dapat banyak ilmu kat situ. Nadia Syarida, cikgu tak jual buku jahitan. Sebab saya macam mana nak cerita, saya memang tak ada buat buku jahitan. Sebab dulu saya sibuk menjahit. Lepas tu buat kelas. Lepas tu saya macam-macam saya cuba. Saya pernah buat cadar, comforter kan. Saya pernah buku setakat ni saya tak pernah buat lagi. Sebab nota-nota tu adalah, sebab kalau nak ikutkan nota-nota macam-macam dulu saya buat. Dan lepas buat ni saya buat kelas. Saya buat nota sendiri untuk kefahaman, untuk diorang faham. Kalau kita ikut buku kadang macam tak apa jelas kan. Sebab jenis saya suka, saya buat nota, saya terangkan. Saya buat nota, saya terangkan. Jadi orang lagi faham kat situ. Cara saya.
cikgu ada buat kelas online menjahit ke? InsyaAllah saya baru nak buat sebab musim PKP ni, sebab saya tak ada buat apa-apa. Jadi saya ada masa, insyaAllah saya akan buatlah kelas jahitan. Saya tengah buat jadual. Lagi-lagi siapa ada soalan? Leni Malina, sebab buat ikut contoh baju je. Tak apa. Contoh baju pun pengalaman juga kan. Saya pernah juga dulu ada orang bagi contoh. Bila orang bagi contoh baju, kita kena tanya dulu sebelum kita potong baju. Nak bagi tip lah, kita kena tanya dulu, baju ni sedap pakai ke tak sedap pakai. Kadang-kadang kita ada kemusykilan bila kita ukur tak kena, maksudnya kita ukur lebar bahu dengan tangan dia tak ngam kan. Kalau dia ada bagi ukuran badan ke kan tak ngam, kita tak telefon balik, kita tanya dia balik, betul tak baju ni ukuran dia gini-gini. Sebab walaupun suku terkurang, tak kisahlah lebar badan ke, labur tangan ke, labur baju ke, suku inci terkurang akan menimbul masalah. Lebih baik kita sebelum potong kita tanya dulu. Lepas tu sebelum potong kita cek dulu meter kain kita cukup tak cukup. Sebelum potong kena cek dululah kain tu cukup tak cukup, berapa meter pakai. Semalam saya ada sharing macam mana kita nak kenal meter kain kan. Ada sharing 4 ela dengan 4 meter, apa beza dia. Perempuan apa, sahabat-sahabat semua boleh tengok kat situ Lepas tu ada lagi tak soalan? Sekejap ada soalan ni. Siti Ajar Orman, kalau cikgu buat kalau cikgu Siti buat, Acik nak belajar lah. InsyaAllah boleh puan, boleh. Puan dah join kita punya Telegram, nanti apa-apa info kita boleh sharing dekat situ, kat Telegram tu tentang kelas ke, tentang apa ke, kita boleh sharing kat situ. Lain-lain siapa? Dulu Cik Hijau, Allah tentang pengalaman saya lah sebelum saya nak potong baju ke apa-apa berkaitan tentang jahitan. Sebelum nak potong, pastikan ukuran kain kita tu cukup. Lepas tu pastikan ukuran kain kita tu kita kena cek dia punya corak kain tu macam mana, corak macam mana, bunga tu kena kedudukan bunga tu macam mana. Jangan ambilkan contohnya batik kan sekarang batik sutera batik kan dia ada yang batu, ada yang tak ada batu. Pengalaman juga bahagian depan ada batu, bahagian belakang tak ada batu, tangan ada batu, kiri kanan ada batu lah, kain tak ada batu. Macam mana cara nak ambil punya kain tu pun kena pandai juga. Kita kena peka, benda-benda ni memang kita kena peka. Kalau cara saya sebelum potong baju, kain, kita tengok kain lah, kita mesti wajib kena gosok. Bila kita gosok, cantik kejadian dia. Lepas tu dia punya ukuran pun tepat. Gitu. Lagi-lagi soalan? Ke saya yang terlepas baca? Terima kasih siapa yang belanja love. Terima kasih siapa yang belanja like. Belanja saya love. Share saya punya info. Untuk bantu lebih ramai orang lagi yang memerlukan ilmu-ilmu. Okay. Asna Arif, baju kurung yang potong bahu depan yang tak nak potong ambil sama. Baju kurung yang potong bahu dengan yang tak potong ambil ukuran sama. Okey. Okey. Dia ada dua. Saya punya baju kurung yang saya buat dululah, pengalaman saya yang buat tempahan dulu. Saya tak ada potong bahu. Semua baju kurung potong bahu. Kenapa ada potong bahu baju kurung saya? Sebab bahu tu saya akan turunkan 1/2 inci. Supaya bila kita pakai nanti cantik. Kalau kita tak potong bahu ataupun kita tak turunkan 1/2 inci bahu tu, bila kita pasang span, dia akan ada gelembung-gelembung. Maksudnya lebihan kain tu. Dekat bahagian bahu. Jelas tak kat situ?
Untuk orang yang baru mungkin tak dapat bayangkan. Untuk orang yang dah asas mungkin boleh bayangkan. Sebab tu saya baju-baju kurung saya walaupun kurung pesak, tetap ada potong bahu, lepas tu turunkan setengah inci bahu. Lepas tu kita kena tengok juga bahu seseorang tu, kadang-kadang bahu dia terlalu jatuh. Kalau terlalu jatuh, kita kena turunkan 3/4. Untuk baju kurung tu. Okey, kalau nak tahu lebih mendalam kena ikut kelas saya lah. Nanti saya buat lagi senang. Saya akan share kenapa macam mana nak dapatkan cantik bahagian bahu kan, supaya kita pakai tak kedut-kedut kan. Macam baju kurung saya ikut ukuran badan, semua saya ambil. Macam saya ikut ukuran baju moden. Saya ambil ukuran bahu, keliling dada, keliling pinggang, keliling punggung, lengan, semua saya ambil. Supaya untuk kita nak tahu nanti bila kita dah potong baju, kita tak was-was. Orang ni pakai ada masalah tak kat lengan, orang ni pakai kat leher ada masalah tak itu penting. Leni Malina, maksud turunkan bahu tu kat bahagian mana cikgu? Okey. Lebar bahu bagi 2. Daripada tepi turunkan satu, maksudnya daripada garisan bahu nak ke paras dada tu kita turunkan, biasa kita kalau baju moden kita turun 1 inci. Kalau baju kurung kita turunkan setengah inci saja. Okey, 4. Nak join kelas online Cikgu Siti? InsyaAllah boleh. Sekarang ni saya tengah buat jadual, nak listkan baju apa saya nak buat sesuai untuk orang yang baru ke, orang yang dah mahir ke. Saya akan listkan. Kartini Mukhtar, Kak Hajar buat tutorial lagi, mudah faham dan jelas. Live akan datang. InsyaAllah saya akan kongsikan. Maksudnya dalam 1 jam ni saya akan kongsikan supaya sahabat-sahabat semua dapatlah sesuatu daripada perkongsian saya. Leni Malina, ukuran badannya ya cikgu? Ya, ukuran badan. Kita kena ikut ukuran badan. Tak kisahlah baju apa, baju lelaki, baju perempuan, saya mesti ikut ukuran badan. Lagi selamat daripada kita ikut ukuran contoh. Pada saya lah, pada orang lain tak tahu kan, daripada pengalaman saya. Siti Hajar Osman, cikgu potong baju pakai pola ke tak? Tak, saya tak pakai pola. Melainkan baju tu macam ada dat sembunyi lah, dat tak wujud. Maksudnya dat yang dat curi. Itu saya akan pakai pola lah, part-part yang tertentu. Okey. Faham Okey, kalau faham, setakat ni kot perkongsian kita pada petang ini. InsyaAllah besok kalau ada rezeki masa ke lapangan ni saya akan kongsikan lagi. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf seandainya perkongsian saya tadi kurang jelas, yang tersentuh hati sahabat-sahabat semua, saya minta maaf. Terima kasih yang belanja saya love, yang belanja saya like, yang banyak share sharing saya ni. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Tuhan saja yang membalas jasa baik sahabat-sahabat semua. Okey, setakat tu dulu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.